dengan Taif. Dia lebih kurang 3 batu dekat Mekah. Bila Nabi buka kota Mekah, adakah semua penduduk masuk Islam? Tapi masuk Islam berbondong-bondong kan? Yadkhuluna fi dinillahi. Tapi ada segelintir penduduk Mekah yang tak beriman lari ke Taif. Dan bergabung dengan orang Taif, Hawazin, Saqif. Hawazin dengan Saqif. Saqif ni dia berperang dengan Nabi dulu. Kaum kabilah Saqif, bukan pelajar yang bernama Saqif. Jadi dia bergabung, segelintir orang Mekah yang tak beriman bergabung dengan orang Taif nak serang Nabi balik. Di mana ni? Di Hunain. Dalam perjalanan Mekah ke Taif, dia berikan 3 batu daripada Mekah. Okey. Pada hari Hunain, asara an-nabiyyu. Nabi apa dah? Melebihkan. Nabi SAW melebihkan unasan. Bila berlaku peperangan, peringkat awal kalah. Apa punca? Nabi dan para sahabat lebih kurang 10,000. Dan tentera musuh sedikit. Tapi Nabi kalah. Beza dengan peperangan Badar terbalik. Kenapa kalah? Dah ramai tapi kalah pula. Ya? Ayatnya? Wa yawma Hunainin is a'jabatkum kasratukum. Pada hari peperangan Hunain, bilangan banyak kamu mengkagumkan kamu. Kamu bergantung pada bilangan banyak kalah. Badar, bilangan kecil tapi menang sebab bergantung pada Allah. Jadi kemenangan bukan sebab bilangan ramai. Kekalahan bukan sebab bilangan sedikit, tapi sebab kebergantungan kepada Allah. Okey. Jadi bila pusingan pertama kalah, lepas tu menang. Lepas menang tu banyak harta rampasan. Daripada harta rampasan, Nabi bagi lebih banyak kepada siapa? Ni, unasan fil qismati. Qismah ni pembahagian, pengagihan harta rampasan. Nabi utamakan siapa? Orang Mekah yang baru je masuk Islam, baru beberapa hari. Sedangkan bersama Nabi ada orang Ansar, ada orang Muhajiri yang dah lama masuk Islam, yang dah lama berkorban untuk Islam, yang lama dah pertahankan Nabi. Tapi Nabi tak bagi. Fa'ata, antaranya Nabi bagi pada siapa? Al-Aqra' bin Habis. Orang Mekah yang baru berapa hari masuk Islam. Nabi bagi berapa? Mi'ah minal ibil. Mi'ah berapa? Seorang serta kaunter. Banyak tak? Banyak. Harta siapa ni? Harta rampasan. Wa'ata Uyainah. Dan Nabi beri kepada Uyainah misla zalik, sama juga 100 ekor unta. Wa'ata unasan. Dan Nabi juga memberi. A'ta ni memberi lah. A'ta dia memberi. Kalau kami memberi, cuba baca. Kami memberi dalam bahasa Arab. Kami memberi engkau. Kami memberi kepada engkau. Cuba baca bahasa Arab. Inna a'tainaka. Baca. Surah apa tu? Al-Kawthar. Samalah. A'tainaka. Okey, Nabi memberi unasan kepada manusia min asyrafil Arab. Dari asyraf. Mana asyraf? Asyraf. Apa mana? Pembesar-pembesar. Jadi harta rampasan Nabi juga bagi pada pembesar-pembesar Arab Mekah yang baru masuk Islam. Fa'asarahum. Jadi Nabi lebihkan mereka pada hari itu fil qismah, dalam pembahagian harta rampasan. Lepas tu turun. Qala rajulun, maka ada seorang lelaki daripada kalangan Ansar, ada kata dia munafik. Dia kata apa? Wallahi, demi Allah, inna hazil qismah, pembahagian ini ma'udila, tidak ada keadilan. Sakit hati Nabi tak? Dia kata Nabi tak adil. Sebab apa? Bagi harta rampasan banyak kepada yang baru masuk Islam. Wa ma urida bihi wa ma urida biha wajhullah. Dan Nabi bagi ni bukan kerana Allah, tapi sebab apa? Sebab apa? Ada riwayat lain dia kata Nabi bagi kepada orang Mekah sebab Nabi asal orang Mekah. Nabi bagi kepada keluarga dia, kepada kroni dia. Berat tak tuduhan? Bila dia tuduh Nabi tak adil, maknanya dia tuduh siapa tu? Allah. Sedangkan
Nabi bagi ni berdasarkan apa? Wahyu daripada Allah. Maka perawi hadisnya Abdullah bin Mas'ud, bila dia dengar, dia kata apa? Wallahi, demi Allah, la ukhbiranna, aku akan cakap pada Nabi. Sebab tuduhan ni sangat melampau. Aku akan bagi tahu pada Nabi SAW. Fa ataitu, lalu kata Abdullah bin Mas'ud, aku mendatangi Nabi, fa akhbartu, aku cerita. Maka Nabi jawab apa? Fa man ya'dilu, maka siapa lagi yang boleh berlaku adil? Iza lam ya'dilillahu wa rasuluh. Kalau Allah dan Rasul tidak adil, siapa lagi yang boleh berlaku adil? Faham? Tak ada siapa yang lebih adil daripada Allah dan Rasul. Maka Nabi pun macam merintih lah. Nabi kata apa? Rahimallahu Musa. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Qad uziya bi aksar min haza. Sebab Nabi Musa disakiti lebih banyak daripada ini, tapi fasabara. Lalu Nabi Musa sabar. Subhanallah. Mana apa faedah Allah cerita Nabi Musa disakiti? Apa faedah pada Nabi? Sebagai syifa. Bila Nabi disakiti, Nabi pun teringat, ya Allah, rupa-rupa bukan aku seorang disakiti. Yang dulu pun, Nabi dahulu pun banyak disakiti. Tapi mereka sabar. Kenapa aku tak boleh sabar? Faham? Jadi cerita-cerita para Nabi ni adalah penghibur kepada siapa? Pendakwah. Macam semua baca. Bila baca kisah Musa disakiti, Nabi disakiti. Bila baca tu dalam Quran, kita ada rasa terhibur tak? Ada tak? Ada ke tak ada? Ha? Faham tak masa baca tu? Ha? Faham? Macam mana terhibur? Macam mana boleh terhibur bila baca kisah Nabi Musa? Nabi Muhammad terhibur sebab apa? Bila baca kisah Nabi Musa terhibur, maknanya sebelum baca Nabi sedih. Betul tak? Bila baca terhibur. Kita sebelum baca Quran sedih ke? Lepas tu kenapa terhibur? Sedih pun tak, tiba-tiba seronok lah. Sebelum tu sedih kan? Seronok juga. Makna apa tu? Yang akan jadi hiburan cerita-cerita para Nabi hanya kepada pendakwah, ustaz. Sebab yang biasa sedih siapa? Orang buat kerja dakwah je. Tapi kalau dia bisnes dia rugi. Dia pun sedih. Dia pun baca kisah Nabi Musa. Terhibur tak? Dia tak baca pun. Tak ada kaitan dengan bisnes dia kan? Semua cerita para Nabi cerita pasal dakwah. Okey, kalau ikut ayat ni, siapa yang lebih banyak disakiti? Semula. Siapa yang paling banyak disakiti? Nabi? Ada dalil? Okey. Ada Nabi kata, Allah kata apa? Nabi kata apa? Semakin kuat iman seseorang, semakin besar ujian dia. Hadis sahih kan? Okey, antara iman Nabi Musa dengan iman Nabi Muhammad, siapa lebih kuat? Mana ujian siapa lebih besar? Ujian siapa lebih besar? Kenapa slow? Sebab itulah bila jumpa satu dalil, jangan cepat jawab. Kalau ikut hadis ni, macam Nabi Musa lebih banyak disakiti. Tapi hakikat realitinya, Nabi Muhammad paling banyak disakiti. Cuma Nabi Musa kata dalam bab macam ni lah. Dalam bab macam ni, Nabi Musa lebih banyak. Tapi secara umum, Nabi Muhammad jauh lebih banyak. Okey. Nabi Musa, ada tak orang letak isi perut unta di belakangnya masa sujud? Tak ada. Nabi Musa ada tak orang baling batu sampai berdarah? Tak ada. Nabi Musa ada tak diusir daripada tempat dia sampai tempat berhijrah? Tak ada. Maka Nabi Musa membesar di mana? Dalam istana Firaun. Okey? Jadi kita balik pada ayat kita.
Jadi pengajaran pertama apa tadi? Bila tak malu buat apa saja. Yang kedua, kalau nak jadi pendakwah kena sedia untuk disakiti. Dan sakiti itu adalah sunnatullah. Rawatannya apa? Sabar dan baca kisah para nabi. Okey, apa lagi pengajaran? Bila para nabi dan para pendakwah disakiti, apa Allah buat? Allah biarkan macam tu ataupun Allah jaga? Nabi Musa Allah barra'ahu. Kan? Allah jaga, Allah bersihkan. Jadi kalau nak dijaga oleh Allah, jadilah pendakwah.